Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan sahabat panelis saya, moderator dan penjaga masa, sahabat-sahabat hadirin hadirat yang hadir daripada jauh, paling jauh rasa Singapura. Ada lagi jauh daripada tu lah. Baik, saya hanya ada 45 minit. Jadi saya akan terus masuk insya-Allah kepada poin utama. Tapi sebelum tu saya nak ucap juga terima kasih kepada Kuips kerana masih memelihara jembatan itu. Jembatan itu adalah dialog ini. Selagi ada dialog, selagi itu ada jembatan. Alhamdulillah. Kalau tak ada dialog, apa kita nak buat? Bergaduh lah. Betul? Tu je. Ataupun kita putuskan hubungan, ataupun na'udzubillah min zalik, kalau berlaku perkara yang lebih teruk daripada itu kita tak mau. Jadi dialog dan perdebatan ni adalah benteng untuk menjaga perhubungan insya-Allah. Panas-panas tu kadang-kadang biasalah. Ya, kan panas-panas tu, kadang-kadang terbakar-terbakar tu kita bina kembali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan takrif dan pendirian. Merungkai percanggahan, iaitu membuka kesimpulan, menghurai dengan metod pertama sekali jamak riwayah tapi tarjih makna. Kita jamak riwayah tapi kita tarjih makna. Baik, maksud percanggahan yang saya pegang bila saya guna perkataan ittirab, ikhtilaf, bukan tanaqud, bukan ta'arud, bukan bersifat la yartafi'an wa la yajtami'an, bukan. Okey. Malam ni banyak teknikal istilah yang akan digunakan. Baik, kita terus kepada slide seterusnya. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam adalah sahih. Kami tidak dispute, kami tidak persoalkan perkara ini. Riwayat-riwayat hadis jariah termasuk hadis Muawiyah bin Al-Hakam zahirnya ada iktirab pada lafaz. Namun iktirab itu terungkai dengan bahasa isyarat dan riwayat itu bil makna dan diharmonikan, dijamakkan dengan memilih lafaz yang membawa makna yang asah berbanding sahih. Makna bukan riwayat. Makna yang lebih asah berbanding sahih. Ini adalah berdasarkan amalan salaf dan khalaf berkenaan dengan syarat utama Islamnya seseorang sepanjang sejarah. Lafaz soalan aina Allah tidak qat'iyyus thubut, apatah lagi qat'iyyud dilalah, kerana ia diriwayatkan bermakna dan berstatus ahad, bukan mutawatir. Baik, hadis jariah merujuk kepada kesemua hadis-hadis di mana Nabi SAW menguji keimanan hamba-hamba wanita dengan beberapa soalan. Namun hadis Muawiyah mendapat perhatian istimewa kerana dianggap oleh sebahagian pihak sebagai membawa ujian yang paling ataupun lafaz yang paling sahih. So the main focus adalah kepada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Okay. Baik. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sifat-sifat Allah hanya boleh datang daripada tauqif, daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh tambah-tambah dan kita tidak boleh meletakkan akal fikiran kita sendiri. Kemudian, periwayatan hadis banyak berlaku bil makna. Ini kita tidak dapat nafikan. Saya tidak kata kebanyakan, saya kata banyak periwayatan hadis berlaku bil makna. Ketiga, hadis yang berkemungkinan diriwayatkan bil makna bukan hujah dalam perbahasan sifat Allah kerana ada kemungkinan ia bukan lafaz sebenar yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahaja ada kemungkinan itu, kita tidak akan nisbahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibn Al-Qattan dalam Al-Iqna' fi Masail al-Ijma', Ahlussunnah wal Jamaah bersama sekali dengan jumhur Mu'tazilah bersepakat bahawa sifat Allah itu berbentuk tauqif. Okey. Ini saya rumuskan sahaja. Kemudian dalam I'lamul Hadis fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, wa laysa kullu ruwati yura'una lafz al-hadits hatta la yata'addu bal katsirun minhum yuhaddithu 'ala al-ma'na wa laysa kulluhum bifaqih. Banyak hadis diriwayatkan dengan makna dan tak semua yang meriwayatkan hadis itu faqih. Itu sebagai batu-bata asas untuk faham manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam memahami hadis ini. Takhrij hadisul jariyah. Ini rumusannya. Kita lihat ada lebih kurang dalam 13 sahabat
yang meriwayatkan hadis ini ataupun diriwayatkan secara mursal. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam, Aina Allah, dengan lafaz Aina Allah, Man Rabbuki, dan famaddal Nabi SAW yadahu ilaiha wa isyara ilaiha mustafihan man fis sama', itu kami masukkan sebagai sahih. Kami kategorikan sebagai sahih tapi marwiyun bil makna. Kemudian ya, hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud at-tashhadin, dia adalah mursal sahih. Dan an rajulin minal ansar, yang bersambung itu ada lafaz ittisal, itu kami kata ia sahih, bahkan asah daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Kemudian hadis Utbah bin Mas'ud al-Hudhali, Man Rabbuki, qalat Allah wa Rabbi, jayyid sanadnya. Yang terakhir sekali mursal Atha bin Abi Rabah, kami kategorikan sebagai mursalun salih. Salih maksud di sini yuhtaj bih, ya, boleh digunakan sebagai hujjah. Baik, ini hadis Muawiyah bin Al-Hakam, saya tak payah ulang lagi. Baik. Saya ulang sekali lagi bahawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini sahih. Tetapi bukan pada dataran sahih yang paling tinggi sekali. Kita lihat ada perawi yang bernama Hilal bin Abi Maimunah, atau dia ada perbezaan sikit, tapi semua sepakat dia merujuk kepada orang yang sama. Hilal bin Abi Maimunah ini, kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Syekhun yuktab hadithu. Dan apabila Abu Hatim Ar-Razi menghukumkan seseorang begitu, Imam Az-Zahabi kata apa? Alimtu bil istiqra'i tam anna Abu Hatim Ar-Razi idza qala fi rajulin yuktabu hadithuhu annahu indahu laysa bihujjah. Bagi Abu Hatim Ar-Razi, sesiapa yang dikatakan yuktabu hadithuhu, dia bukan hujjah, tidak boleh jadikan hujjah. Walaupun ramai juga ulama yang lain mengkategorikan Hilal sebagai thiqah, itu saya tidak nafikan. Atas sebab itu saya kata tidak boleh meletakkan pada dataran sahih yang paling tinggi, kerana kita akan lawankan nanti dengan hadis Ubaidullah. Baik. Dan kemungkinan silap Hilal tu ada dalam hadis ini juga. Kalau kita bawa kalam Ibn Abdul Bar, kenapa boleh keliru Muawiyah bin Al-Hakam ke Umar bin Al-Hakam? Siapa yang datangkan kekeliruan ini? Kemungkinan Ibn Abdul Bar kata kemungkinan kekeliruan itu datang daripada Hilal. Waqad yumkinu an yakuna al-ghalatu fi ismihi ja'a min qibali Hilali, iaitu dia adalah syekh kepada Imam Malik. Sebab bila Imam Malik ditegur, ini Muawiyah bukan Umar, Imam Malik kata tak, ini aku dengar daripada guru aku. So Imam Malik insist nama dia Umar bin Al-Hakam. Jadi betul dia dengar daripada guru dia, jadi kemungkinan besar kesilapan itu datang daripada Hilal. Ini juga kita boleh kata sebagai satu bentuk qadah kepada kesiqahan Hilal dari segi dhabat. Baik, tiada kepastian Imam Muslim mensahihkan kisah jariah Muawiyah bin Al-Hakam dengan lafaz ainallah. Lafaz itu, hadis itu secara keseluruhan sahih, tetapi lafaz itu sendiri. Kenapa? Imam Muslim mensahihkan bahagian hadis yang berkaitan dengan hukum solat dan perubatan. Itu kita tidak nafikan. Sebab hadis itu panjang. Dia ada lebih kurang dalam 3 bahagian. So ada ulama meriwayatkan bahagian pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang penuh. Jadi bila Imam Muslim meriwayatkan semua ketiga-tiga bahagian kisah ini, adakah Imam Muslim nak katakan bahawa kesemua lafaz yang ada dalam sahih ini, hadis ini adalah sahih? Kita tengok, beliau tidak menyebutkan bahagian ujian hamba wanita dalam bab pembebasan hamba. Kita tak jumpa hadis di dalam bab pembebasan hamba. Tetapi dalam Kitabus Shalah, kalau boleh tengok di sini, Kitabus Shalah, minta maaf lah kecil sangat, ada hadis Muawiyah bin Al-Hakam, dan dalam Kitabut Tib ada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Tetapi kita tidak jumpa dalam bab hamba. Kalau ni dah yang penting, Nabi masukkan dalam bahasan hamba, itu persoalan, ya, persoalan. Ulama timak untuk mengkonsumkan semua di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ulama tidak ijma. Ibn Asqalani ini dalam An-Nukat ala Ibn Salah, apa? Dia rat, ya, apa yang dikatakan oleh Nawawi dan juga Al-Bulqini. Dia kata macam mana kita boleh kata bahawa ulama ataupun umat bukan dapat terima dan amalkan dalam dia tak setuju. Sebab dia kata ada hadis yang memang ditinggal, tidak amal. Ada hadis itu sahih tapi tidak diamal. Kerana li mu'arid, ada arid
nasikh, ada mukhassis. Saya nak kurang mukhassis sini. Mukhassis ni adalah mufassir, mentakhsiskan makna dia, maksud dia tanpa menafsirkan hadis. Baik. Hadis Mu'adh bin Jalur Fulan bin Sulaiman disebut oleh Ustaz Man tadi. Riwayat kitab Ibn. Kita kena terima ini juga sahih. Kalau kita take jamak dan bukan tarjih. Sebab saya lihat banyak ni tarjih. Ulama itu salah, ulama ni salah. Dari mi silap di sini, dari mi salah di sana. Rasa untuk kita buat macam kita boleh kata betul. Mereka benar. Nanti saya akan jelaskan macam kita nak jamakkan. Walaupun lafaz-lafaz ni nampak macam tak sama, tapi boleh jamak tanpa kita kata yang ni salah, yang ni waham, yang ni tak perlu. Ya, teknik jamak lebih baik. Kemudian Fulah ini bukan sembarangan, ya. Dia adalah rijal Muslim, Ibn Abu Hafiz, Ibn Hibban menganggapnya thiqah. Tapi ramai juga muhaddisin menganggapnya dhaif. Dan Daruqutni mensahihkan hadis Fulah ini. So dia kata hadis Mu'adh bin Hakam dari Yahya bin Abi Kathir sahih, ya betul Sahih bin Sun sahih. Jadi lafaz Allah sahih, lafaz man rabbuki juga sahih. Sebab kisah apa yang dijawab oleh hamba wanita itu sangat. Kita nak tengok apa Nabi tanya. Nabi SAW. Ya, lafaz Nabi aina Allah sahih, man rabbuki pun sahih juga. Baik. Ini riwayat Ibn Qani. Kemudian hadis Mu'adh bin Hakam jalur Taubah Al-Ambari. Dalam Al-Ilal, Al-Ulu dan Tuhfatul Ashraf. Ini menarik sikit. Sebab apa? Sebab Ustaz Salman mengatakan bahawa dia tak jumpa sanad. Ya? Sanad hadis ini. Sorry. Dan sanad juga. Tak penuh jumpa dah. Oh sorry, tak boleh sebut. Okay. Tadi mungkin saya salah dengar. Tidak jumpa. Baik. Yang saya dengar tadi sanad juga tidak ada dan juga matan. Sebenarnya dua-dua dah. Kerana apa? Kitab Al-Ulu oleh Al-Zahabi dia ada pentahqiq yang berbeza. Manuskrip yang digunakan oleh pentahqiq Syekh Al-Barrak dia jumpa sanuh daripada Al-Zahabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tengok ni. Ini Kitab Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar. Akhbarana Abu Ali bin Khallal, Ja'far, akhbarana As-Silafi, akhbarana Ibn Al-Batti, akhbarana Ibn Rizqawayh, haddathana Ismail As-Saffar, haddathana Abbas Ad-Dawri, haddathana Musa bin Ismail, haddathana Sa'id bin Zaid, haddathana Taubatul Ambari, haddathani Ata' bin Yasar, haddathani sahibul jariyati nafsu. Qala, ni cerita hadis yang Nabi SAW menunjukkan, menggunakan bahasa isyarat bila bercakap dengan wanita hamba itu. Baik. Kemudian hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna rajulan. Ini yang kami katakan bahawa ia lebih sahih daripada versi Muslim kerana perawi-perawinya afqah. Maka ia sepatutnya menjadi mukhassis ataupun mufassir kepada hadis Muawiyah. Kalau kita lihat seperti yang Ustaz Salman ceritakan kecil. Hadis ini datang dalam bentuk mursal dan juga datang dalam bentuk muttasil. An rajulin minal ansar. Kalau kita lihat pandangan Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi kata, wa in kana mursalan faruwatuhu afqah. Walaupun hadis ini mursal, dia merujuk kepada yang pertama tadi, anna rajulan, perawi-perawi adalah afqah, undisputed dari segi kefakihan mereka. Versi yang kedua pula, an rajulin minal ansar, ia hakikatnya adalah muttasil, bukan mursal. Kita tengok apa Ibn Abdul Bar kata. Hadithu wa in kana zahiruhu al-inqita' fi riwayat Malik fa innahu mahmulun 'ala al-ittisal li qaidillah jama'atan min as-sahabah wa riwayat Ma'marin zahiruha al-ittisal, yang kat bawah sekali itu. So bagi Ibn Abdul Bar, hadis ini muttasil, dia bukan mursal. Hadis ini mengatakan apa? Man rabbuki. Soalan yang Nabi SAW tanya adalah,
Atashhadin. Adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Baik. Seterusnya, Daruqutni menyamakan hadis Az-Zuhri dengan hadis Aun dan mensahihkan yang pertama. Ini penting sebab Ustaz Salman punya paksi penghujahan adalah kisah berbeza. Saya tidak menafikan bahawa kisah-kisah ini sebahagiannya ada yang berbeza. Bukan semua kisah yang satu dan bukan semua kisah yang berbeza. Bukan semua kisah yang satu dan bukan semua kisah yang berbeza. Kita lihat apa Ibn Katsir kata. Hadis yang sama, Ubaidullah tadi. Wa hadha isnadun sahih wa jahalatus sahabi la tadur. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan kita tak tahu siapa sahabat itu tidak memudaratkan kesahihan hadis tersebut. Tidak memudaratkan penghujahan kita dengan hadis tersebut. Baik, hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah. Kisah yang berbeza ataupun tidak? Pasti adalah kisah yang berbeza ataupun we are talking about ihtimal, we are talking about possibilities. Now, tiada sebab qat'i untuk membezakan kisah rajulun minal ansar ataupun anna rajulan yang diriwayatkan oleh Ubaidullah tadi itu dengan kisah Muawiyah. Bahkan terdapat qara'in, saya tak kata bukti, saya kata qara'in. Terdapat qara'in yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya maksud apa? Menunjukkan bahawa kisah yang Nabi tanya atashhadin itu adalah kisah yang sama dengan Nabi tanya ainallah di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Apa qarinah yang menyampaikan? Kita lihat Imam Ahmad masukkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam di bawah Musnad Al-Ansar. Dan kalau kita lihat senarai orang-orang yang berada dalam Musnad Al-Ansar itu memang orang-orang Ansar. Dan kita lihat dekat situ ada Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi di sana memang ada kemungkinan Muawiyah bin Al-Hakam ni dianggap sebagai Ansar. Walaupun kemungkinan bukan Ansari total. Sebab ada sahabat-sahabat yang bukan total Ansari tapi dinisbahkan kepada Ansar. Nanti saya akan bawakan beberapa nama. Dan klasifikasi ini dilakukan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad yang arahkan anak dia untuk masukkan hadis ini di bawah musnad sahabat ini di dalam bab ini. Ini dekat sebelah kanan sekali itu. Ya. Anda' hadza fi musnad fulan wa hadza fi musnad fulan. Ini anak Imam Ahmad sendiri kata. Bahawa di sana ada qarinah yang menunjukkan bahawa Muawiyah bin Al-Hakam ini kemungkinan dikelirukan dengan rajulun minal ansar. Nanti saya akan bawakan lagi bukti yang lain. Ad-Daruqutni kalau kita lihat masukkan riwayat rajulun minal ansar ini di bawah hadis Muawiyah. Dia bawa topik itu hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Tapi salah satu riwayat yang dibawa itu adalah walaupun dia tak bawa hadis tu, dia bawa sanad dia. Adalah yang ada lafaz rajulun minal ansar. Apa kaitan Muawiyah dengan rajulun minal ansar ini? Kalau Muawiyah ni total bukan Ansari, tak ada kaitan dengan Ansar, kenapa boleh ada perkaitan ini? Kenapa Daruqutni masukkan? Jadi ada kemungkinan sebahagian perawi menganggap Muawiyah bin Hakam sebagai Ansari seperti mana Amr ibn Auf al-Ansari yang bukan Ansari tapi dinisbahkan kepada Ansari, dan juga Isa bin Hafaz al-Ansari yang bukan orang Ansar tapi dinisbahkan kepada Ansar. So kemungkinan itu ada. Saya ulang, ini kemungkinan. Saya tak kata ini bukti qat'i dan pasti. Ya. Kemudian Imam Syafi'i membawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam bagi menjelaskan cara mengislamkan, untuk memeriksa keislaman hamba wanita yang ajma. Sedangkan dalam kisah tersebut tiada langsung disebut wanita tu ajma. Hadis tu tak ada sebut langsung wanita tu ajma. Saya setuju. Tapi Imam Syafi'i beristidlal dengan hadis ini untuk cerita tentang wanita hamba yang ajma. Kita tengok lafaz dia. Qala wa habbu ilayya an la yu'tiqa illa balighatan mu'minatan fa in kanat ajamiyatan fa wasafatul Islam ajza'athu. Terus dia bawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Bila dia cerita pasal nak kafarah kena hamba wanita tu mukminah, terus bawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Sedangkan seperti apa yang Ustaz Salman cerita tadi, hamba wanita tersebut tidak ajam, tidak ajma. Tapi Imam Syafi'i beristidlal dengan hadis ni untuk menyokong pendirian dia berkenaan dengan wanita hamba yang ajma. Seolah di situ macam mereka pun menganggap ada perkaitan dua kisah ni yang hakikatnya kemungkinan adalah kisah yang sama. Tengok lafaz hadis Abu Hurairah.
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin ajma. Okey. Baik, Imam Ahmad dan Abu Bakar Al-Khallal merangkum hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah, minta maaf typo, sebagai merujuk kepada hamba wanita yang sama dengan hamba wanita Muawiyah bin Hakam. Kita tengok hadis ni dalam kitab Sunnah Al-Akhlaq. Ada orang tanya Imam Ahmad, macam mana Murji'ah ni diorang menggunakan hujah hadis jariyah ni untuk mengatakan bahawa iman ni cukup dengan cakap bahawa kamu beriman kepada Allah dan Rasul tanpa amal dah dikira mukmin. Murji'ah memperguna hadis ini. Tengok apa Imam Ahmad respon. Imam Ahmad kata apa? Annal murji'ata yaqul hujjatun alaihim. Ini sebenarnya adalah hujah ke atas mereka. Kenapa? Annal murji'ata yaqulun al-iman qaulun wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarda minha hatta qala tu'minina bi kadza tu'minina bi kadza. Ini lafaz yang kedua dekat bawah sekali itu tidak ada dalam hadis Muawiyah bin Hakam. Tapi ada dalam hadis siapa? Ubaidullah. So, Imam Ahmad di sini dia sambungkan dua hadis ini. Seolah-olah dia adalah kisah yang sama. Sebab kalau tak kena jawapan Imam Ahmad ini. Sebab hadis Muawiyah bin Hakam semua soalan tentang iman, tak ada tentang amal. Tak ada tentang ba'ath, tak ada tentang hari kebangkitan. Baik, Imam Ahmad tengah rujuk kepada hadis apa sebenarnya? Dia ada dua kemungkinan. Yang pasti bukan totally hadis Muawiyah bin Hakam. Ada hadis lain yang Imam Ahmad gabungkan sekali. Tengok ni. Dalam hadis ini, atashhadina an la ilaha illallah? Qalat na'am. Qala atashhadina anni Rasulullah? Kemudian Nabi tanya, atu'minina bil ba'sa? Ini hadis yang dirujuk. Ini yang Imam Ahmad samakan dengan kisah Muawiyah bin Hakam. Kemudian, saya macam ada suspicion bila saya baca hadis yang dekat bawah ni. Sebab kalau guna hadis yang dekat atas tu pun, dia macam tak merespon directly kepada Murji'ah. Sebab Murji'ah bukan tolak hari kebangkitan. Murji'ah terima ada hari kebangkitan, ada syurga, ada neraka. Jadi macam mana respon Imam Ahmad ni macam tak kena. Tapi kalau kita tengok hadis yang dekat bawah ni, yang kita lihat juga banyak sangat persamaan dengan hadis Ubaidullah. Nabi tanya apa? Fatusallina al-khams. Ada amal dekat situ. Bukan sekat iman, ada amal sekali. Ini baru kita kata respon yang betul padu ke atas Murji'ah. Sebab Nabi tidak hanya tanya tentang iman, Nabi juga bertanya tentang you solat tak? You amal tak? Baru bukan Murji'ah. Jadi dekat situ kita tengok ada petanda. Saya tak kata bukti pasti, saya kata ada petanda. Seolah-olah macam imam-imam besar ini menganggap hadis-hadis ini adalah kisah yang sama. Kemudian Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir ya, ketika menafsirkan ayat tentang bunuh salah, qatl khata'. Tengok apa dia cakap kat situ. Annahu jaa bi amatin sauda, rajul min al-ansar ni cerita Dia datang dengan hamba wanita yang hitam. Kemudian dekat bawah sikit, dia bawa hadis Muawiyah bin Hakam dan dia kata annahu lamma jaa bitilkal jariyatis sauda. Tilka ni merujuk kepada amah yang dekat atas tadi tu. Sebab makna jariyah dengan amah sama. Jadi Imam Ibn Katsir di sini nak beritahu kita bahawa dua kisah ni cerita yang sama. Bitilkal jariyatis sauda. Tilka ni merujuk isyaratan ila. Kalau tak dia isyarah kepada apa? Sebelum ni dia tak ada cerita pasal hadis jariyah. Dia mesti merujuk kepada yang datang sebelum tu. Jadi bitilkal jariyatis sauda dia merujuk kepada amatus sauda, kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidullah an rajul min al-ansar. Kemudian ada isu mursal ata yang Ustaz Salman tidak sentuh tadi ya. Betul yang tak sentuh tadi. Okey. Mursal ata ni kalau kita lihat, dia adalah satu-satu versi yang menggabungkan dua-dua cerita sekali. Ada bahagian kita dengar, oh ini kisah Muawiyah bin Hakam ni. Lepas tu bahagian kedua kita dengar, ini kisah Ubaidullah ni. Saya baca tesis Ustaz Salman dan saya berterima kasih, banyak saya belajar. Jazakumullah khairan kerana sedia berkongsi dengan saya. Ustaz Salman kata berlaku tadakhul. Betul? Antara dua. Kisah ni terjadi satu. Saya tak tahulah silap siapa. Tetapi bagi saya, kenapa nak kata benda ni kesilapan? Kemungkinan Atta' menceritakan the bigger picture.
or the whole story. Dan saya dah berikan petanda tadi pada pendirian Imam Ahmad dan sebagainya. Nanti kita akan cerita lebih tentang mursal Ata. Baik. Bolehkah kita kata, oh itu mursal Ata. Mursal Ata ni yang paling dhaif sekali di kalangan marasil. Apa kata Ibn Kathir dalam Al-Ba'isul Hathith? Imam Ibn Kathir kata apa? Anna marasil kibar tabi'in hujjah in ja'at min wajhin akhar wala mursalah. Boleh jadi hujjah. Okey, kalau nak kata tidak sesahih, saya terima. I give you that. Tetapi hujjah. Tak boleh nak kata terus-terus salah. Ini silap, ini ghalat. Tak. Selagi kita boleh jamak, kita jamak. Kemudian hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abi Hurairah. Ini yang kita kata daripada jalur Mas'udi lah, Al-Mas'udi. Kalau nampak. Okey. Ada lafaz man rabbuki, aina Allah, man rabbuki, aina Allah, aina Allah. Ada dua lafaz man rabbuki, ada tiga lafaz aina Allah. Mana satu yang ditarjihkan? Mana satu yang kita tengok? Ini kena tarjih. Saya tak kata semua tak boleh tarjih. Ada yang boleh kita tarjih. Dalam sini, mana yang paling sahih sekali? Madar dia adalah siapa? Al-Mas'udi. Madarul hadis adalah Mas'udi. Cuma Mas'udi ni kita tahu, dia ada ketika yang dia dah ikhtilat. Ikhtilat ni apa nak terjemah bahasa Melayu? Dia tidak se-sharp dululah. Waktu dia muda-muda, dia tidak se-sharp macam tu. Dari segi dhabat dia. Tidak setepat dulu. Jadi, kalau kita lihat dalam Al-Kawakibun Najirat oleh Ibnul Kayyal, sesiapa yang dengar daripada Al-Mas'udi sebelum dia ikhtilat, maka hadis dia kita boleh terima. Tapi siapa yang dengar selepas, ada ta'if dekat situ. Siapa yang dengar sebelum? Abdullah bin Rajab. Tengok slide ni. Ada Abdullah bin Rajab punya nama tu, dia dengar sebelum Al-Mas'udi ikhtilat. Sebelum dia ikhtilat lah. Dia punya mental capacity tu mungkin kurang sedikit. Kita tengok dalam jalur ini. Abdullah bin Rajab meriwayatkan hadis ni dengan lafaz apa? Man rabbuki. Man rabbuki. Yang lain, mungkin kita kata Yazid ataupun Abu Daud adalah thiqah. Tetapi orang thiqah dapat hadis daripada orang yang mukhtalid, dia akan mengurangkan darjah hadis dia. Abdullah bin Rajab thiqah. Dan dia dengar daripada Mas'udi sebelum ikhtilat. Hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Utbah bin Mas'ud. Ini yang paling bawah sekali. Di sini masuk Abu Ma'dan Al-Minqari. Bila saya baca tesis Ustaz Salman kata dia tak jumpa terjemah Abu Ma'dan, tapi dia rasa dah jumpa dah Ustaz. Tadi Ustaz dia cerita. Abu Ma'dan Al-Minqari. Ad-Darqutni kata, "Was sahih hadithu Abi Asim wasmu Abi Ma'dan Abdullah bin Ma'dan Kufi la ba'sa bihi." Kalau kita lihat Abu Ma'dan ni pun dia ada dua lafaz. Satu man rabbuk, lagi satu aina Allah. Pelik tak sahabat-sahabat? Kita fikir sama-sama. Katalah kita terima semua hadis yang ni kisah yang berbeza. Katalah kita terima begitu. Semua hadis ada lafaz paling tidak dua lafaz. Aina Allah man rabbuki. Ada yang ada tambahan atas syahid. Semua. Mu'abdul Hakam dia cerita. Ubaidullah, Asy-Syarid bin Suwaid, Abu Ma'dan Al-Minqari, Al-Mas'udi. Semuanya, kalaupun kita anggap semua kisah yang berbeza, semuanya ada perbezaan lafaz tu. Pelik. Kalau berlaku dalam satu dua cerita okey, tapi kenapa dalam semua kisah ada perbezaan ini? Walaupun tak semua pada dataran yang sahih. Saya akui benda tu. Tapi kita harus bertanya soalan ini. Adakah mudah-mudah kita boleh kata, oh perawi salah. Adakah begitu cara yang terbaik? Darqutni dalam ilalnya mensahihkan lafaz man rabbuki. Hadis Abu Ma'dan ni, kan ada dua kan, man rabbuki dengan aina Allah kan. Darqutni mensahihkan man rabbuki. Hadis Asy-Syarid bin Suwaid dan hadis Ka'ab bin Malik
Ibn Omar dan Ibn Abbas ini saya tidak mahu bincang panjang sebab saya ada poin lain untuk sampaikan. Sebab Ka'ab bin Malik, Ibn Omar dan Ibn Abbas ini, Ustaz Salman juga di dalam tesisnya yang saya baca, kita kata daif lah, kita tidak berhujah dengan hadis-hadis ini. Ya. Baik. Jika diterima kisah Muawiyah dan yang lain-lain adalah kisah yang berbeza. Lafaz Ainallah tetap bukan lafaz yang asah. Lafaz Ainallah riwayat sahih, Hilal ada pesaing yang sahih juga dari hadis Fulaih dan Taubatul Ambari. Tambahan itu, ke semua hadis jariah yang lain, riwayat yang paling sahih, jika ia sahih, adalah sama ada atashhadin atau menrebuki dan bukan annallah. Kalaupun kita kata bukan semua, empat-empat ni yang paling sahih adalah selain annallah, tapi kebanyakan yang paling sahih, yang lebih sahih adalah lafaz selain ainallah. Baik, datang persoalan, macam mana kita nak jelaskan perbezaan lafaz dalam kesemua kisah-kisah riwayat hadis jariah ni? Ustaz kata jamak tak nak tarjih, susah nak tarjih. Macam mana nak jamakkan? Lafaz dia berbeza-beza. Lafaz-lafaz ini jauh dari segi bunyi, tapi berkait atau sama dari segi makna. Bunyi dia jauh. Tetapi makna dia, kita kata dia macam dekat lah. Sebab mereka sedang menterjemahkan bahasa isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita nak kata kesemua perbezaan lafaz ini berlaku kerana waham dan silap perawi? Apa penjelasan paling harmonis yang boleh menjamakkan perbezaan-perbezaan ini? Hanya ada satu medium komunikasi yang boleh menyebabkan perbezaan lafaz tetapi mengekalkan maknanya, iaitu bahasa isyarat. Sebenarnya, kejadian ini berlaku dalam bahasa isyarat. Itu pendirian kami. Dan saya tidak kata qat'i. Saya kata, saya cenderung, dan sahabat-sahabat kami yang melakukan kajian, kita cenderung ke arah itu. Baik, apakah qarina? Apakah faktor-faktor yang menyokong pendirian itu? Hamba-hamba wanita yang dibawa tidak boleh berbahasa Arab. Kita tak nak kata diorang bisu lah. Kita kata diorang tak boleh bahasa Arab. La tusih a'jamiyah ajma. Kalau sama mungkin kata hadis Mu'awiyah bin Hakam tak termasuk, ini cerita lain. Tu saya dah kata tadi. Ada qara'in yang menunjukkan bahawa dia adalah kisah yang sama. Ya. Jika boleh, mengapa para sahabat perlukan Nabi untuk periksa iman? Nah, ini satu soalan juga. Kenapa mereka nak perlu bawa hamba-hamba wanita ni untuk minta Nabi periksa? Mereka tak boleh periksa sendiri ke? Sebab pertama yang datang adalah sebab mereka tak tahu macam mana nak cek dia beriman ke tidak. Sebab dia ajma'. Sebab tu mereka bawa jumpa Nabi. Nabi macam nak cek ni? Macam nak tahu dia beriman ke tidak? Tengok sahabat-sahabat lain masukkan orang ke dalam Islam tanpa perlu bawa jumpa Nabi pun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa ramai para sahabat masuk Islam. Tak perlu bawa jumpa Nabi satu-satu. Tak payah. Atau nak periksa iman. Tak perlu. Jadi itu soalan. Kemudian, Imam Syafi'i membawa hadis ni bagi menjelaskan, okey, ini saya dah kata tadi. Okay. Wanita itu ajma'. Kemudian Imam Syafi'i terus bawa hadis Mu'awiyah bin Hakam. Dan sejurus Imam Syafi'i bawa hadis Mu'awiyah bin Hakam, dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Interesting tak? Dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Macam mana nak cek hamba wanita dengan bahasa isyarat. Dahlah awal dia kata ajma', dalam hadis itu tak ada sebut pun ajma'. That means Imam Syafi'i faham hadis Mu'awiyah bin Hakam ni sebagai wanita itu ajma'. Dan yang lebih menarik, selepas Imam Syafi'i membawa hadis Ainallah, dia tetap tarjihkan atashhadin. Tanya, nak cek iman seseorang, tanya dengan atashhadin. Wa wasful Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Buat orang masuk Islam atau nak cek keislaman dia, wasf ni umum. Boleh termasuk nak masuk Islam ataupun nak cek keislaman adalah dengan syahadah. Pelik, dia bawa hadis Mu'awiyah bin Hakam, Ainallah. Tapi Imam Syafi'i seolah-olah macam kata, tapi kita pegang kepada atashhadin. Beberapa riwayat hadis Al-Mas'udi memang mengatakan bahawa wanita hamba itu adalah ajma' ataupun ajamiyah. Dan dia jawab dengan bahasa isyarat. Dan hadis Mu'awiyah bin Hakam, riwayat Taubah Al-Ambari, bahawa Nabi SAW sendiri menggunakan bahasa isyarat. Ini kita dah cerita tadi. Okay? Nabi SAW sendiri menggunakan bahasa isyarat dalam riwayat Taubah Al-Ambari. Ini semua rijal thiqah ni. Saya macam, boleh ke mudah kita nak kata bahawa syadz? Sedangkan ada jalan untuk kita jamak sebenarnya.
supaya tak salahkan dua-dua. Ataupun tak salahkan salah satu. Hadis Muhammad bin Hakam, riwayat Taubat Al-Mahri, bahawa Nabi, mungkin ada yang macam mana Ustaz boleh sampai ke situ kan? Kita tengok bahasa isyarat. Ni kita buat demo sikit lah. Ya? Mungkin bagi sebahagian akan anggap benda ni jenaka ataupun kelakar. Saya tunjuk macam ni. Apa tafsiran Ustaz Samad? Ataupun apa tafsiran sahabat-sahabat yang berada di sini? Boleh bawa banyak makna tak? Boleh maksud awak adalah saya, awak bersama dengan saya, awak dalam hati saya, macam-macam. Macam-macam. Jadi hadis isyarah ni, mustafhiman man fis sama. Kita cuba bayangkan macam mana berlaku bahasa isyarat itu. Famadda an-Nabi SAW yadahu ilaiha wa asyara ilaiha mustafhiman man fis sama. Boleh jadi begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Sama semua pergerakan. Tapi boleh bermaksud Tuhan kamu siapa? Man Rabbuki. Betul tak orang tunjuk Tuhan macam ni? Man Rabbuki. Sama pergerakan dia. Ataupun Aina Allah. Boleh jadi. Saya tak kata mustahil, saya kata boleh jadi. Ataupun atashhadin an la ilaha illallah. Boleh tunjuk macam ni. Kau terima tak Tuhan tu satu? Atau yang dekat atas tu satu? Ustaz Nur kata atas ni dah menerima. Tapi atas tu atas. Nanti kita jelaskan atas apa maksudnya. Jadi itu demonstrasi dia supaya kita dapat fikirkan bersama. Dan dua perkataan ini memang ada digunakan oleh perawi-perawi hadis untuk merujuk kepada yang satu lagi. Ustaz, tapi lafaz hadis tu kan qala dan qalat. Mana boleh tiba-tiba kata bahasa isyarat ni? Kita nak kena tahu bahawa perawi hadis kadang menggunakan asyara dengan qala ni untuk merujuk kepada satu sama lain. Jadi jika berlaku dalam bahasa isyarat, maka kedua-dua lafaz qala dan asyara adalah benar. Namun jika berlaku dengan perkataan, maka hanya lafaz qala sahaja dikira sebagai penyampaian yang benar. Maka lafaz qala dan qalat tidak menafikan ia berlaku dalam bahasa isyarat. Apatah lagi jika ada riwayat lain yang menunjukkan bahawa bahasa isyarat memang digunakan. Kita ambil contoh. Hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Kita tengok ada dua riwayat. Daripada Tirmizi, daripada Ahmad. Yang satu kata, thumma qala hadha. Satu riwayat, Nabi kata ini. Nabi tunjuk pada lidah dia. Perawi kata qala. Lagi satu riwayat, Nabi tak kata qala. Fa asyara biyadihi ila lisanihi. Qala kat situ perawi yang cakap. Ya? Fa asyara biyadihi. Nabi tak cakap ini. Nabi hanya tunjuk dengan tangan. Di dalam salah satu riwayat, benda ni dihilangkan. Tak ada. Sebab makna dia kekal. Makna dia sama, kita faham. Satu lagi, hadis Nabi berkenaan lelaki yang bertanya Nabi SAW di Jamrah pada Hujjatul Wada. Dia ada buat silap. Ada riwayat kata Nabi just tunjuk dengan tangan saja. Fa'au ma'a biyadihi. Tak apa, it's okay, no problem. Dalam riwayat lain, perawi kata qala la haraj. Nabi cakap no problem. So mana satu? Nabi beri isyarat no problem, ataupun Nabi cakap, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi lafaz qala dan asyara ini digunakan untuk merujuk kepada satu sama lain dalam beberapa hadis yang kita baca. Baik. Bagaimana salaf dan ahli hadis memahami hadis jariyah? Kami isbatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala isbatkan berdasarkan makna yang diinginkan Allah dan Rasul. Ala muradillah wa ala muradi Rasulillah. Nuthbit. Sebab ada yang menuduh, oh, Syarani mu'attil, kamu tolak. Allah kata istawa 'alal arsh, kamu tolak. Tak, kami isbat apa yang Allah kata, apa yang Nabi SAW kata. Tetapi ala muradillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Allah istawa 'alal arsh, al-ali, al-qahir fawqa ibadihi, fis sama'. Tak ada masalah. Dan makna yang kami isbatkan adalah ulu wa fawqiyah, al-makanah wal ma'nawiyah. Bukan hissiyah makaniyah. Itu pendirian kami. Dan melalui isti'ab, penelitian secara menyeluruh kepada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, nas, wahyu daripada Allah, daripada Rasul SAW,
berkenaan dengan Allah, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud tidak bertempat. Bila kita ambil kira ayat istiwa, Allah kata fauqa ibadih. Hadis-hadis nuzul, Allah qibala wajhi, siapa tengah solat Allah dekat depan dia, arah depan dia, ataupun bainahu wa bainal qiblah. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis ma'iyah, innallaha ma'as sabirin, dan mengambil kira hadis berkenaan dengan Allah lebih dekat, Allah lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu. Dan bila kamu sujud, kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu sujud. Bila kita isti'ab, lihat semua ni secara menyeluruh, maka Asy'ariyah wal Maturidiyah kami rumuskan Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Contoh aplikasi kaedah itu oleh alimus salaf Imam Abu Hanifah dalam kitab Aqidah Al-Fiqhul Absat. Menarik sekali kita lihat sahabat-sahabat. Dan kalau nak faham pendirian Asy'ariyah, fahamkan betul-betul apa Imam Abu Hanifah cakap. Dalam Fiqhul Absat, Imam Abu Hanifah ithbatkan hadis Ainallah. Dia kata, siapa yang kata aku tak tahu Tuhan dekat langit, dekat Tuhan kat bumi, kafir. Sebab apa? Dia ithbat fi sama ayat ni. Jangan tolak ayat itu. Jangan tolak hadis itu. Tapi jangan ambil sini saja. Awak ambil sini saja, awak akan salah faham. Awak akan tergelincir dengan kefahaman Imam Abu Hanifah yang sebenar. Dalam kitab yang sama, kita lihat. Ni Imam Abu Hanifah, salaf yang ni. Salafiyun, ni salaf. Tengok apa Imam Abu Hanifah kata. Kita isbatkan sifat-sifat Allah bila kaif. Bukan ada kaif tapi kita tak tahu. Tapi bila kaif. Kemudian dekat bawah dia kata, qultu ara'aita law qila aina Allah Ta'ala. Kalau ada orang tanya aina Allah, wahai Imam Abu Hanifah, macam mana? Yuqalu lahu kana Allah Ta'ala wa la makana qabla an yakhluqa al-khalq. Wa kana Allah Ta'ala wa lam yakun aina wa la khalaqa kulli syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Sarih ni Imam Abu Hanifah menafikan. Dalam keadaan dia mengisbatkan hadis Ain Allah. Itu yang kami buat. Kami isbatkan hadis itu sahih. Tetapi jangan isbatkan makan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami pegang, Allahu huwal a'la wa annahu fis sama' walakinnahu munazzahun 'anil makani wal hayz. Ibn Hibban, hadis jariyah dimasukkan ke bawah bab apa? Zikru itsbatil iman lil muqarrir bi syahadataini ma'an. So, poin utama dia adalah nak faham hadis jariyah, awak kena tengok hadis-hadis syahadah atau syahadin. Sebab itu Imam Ibn Hibban masukkan hadis ni dan dia tengok bab dia apa? Bab dia tentang syahadah, bukan ain Allah. Al-Baihaqi, saya rasa semua dah makruf tentang pegangan Al-Baihaqi. Ain Allah bukan untuk isbatkan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muhaddis yani. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ada dua pendekatan, tafwid ataupun takwil. Tafwid, tafaddal, kata ustaz, saya terima apa Allah cakap, saya tak tahu apa makna dia. Khalas. Itu juga pendirian Al-Asy'ariyah yang pertama. Ada pendirian Al-Asy'ariyah yang kedua, apabila kena tekan dengan ahli falsafah, apabila mereka nak kata pendirian kita bercanggahan, kita terpaksa untuk menjelaskan, maka kita akan guna metod takwil. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Asqalani, wasfuhu bil-ulu min jihatil ma'na. Yani ulu ma'nawi, bukan ulu hissi. Ini pegangan Ibn Hajar Al-Asqalani. So sahabat-sahabat yang mengatakan ini adalah akidah Mu'attilah, kamu hati-hati. Saya tak kata di sini, perlis okey, alhamdulillah. Tapi ada sahabat-sahabat kami yang kata Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud. Itu saya tidak akan boleh terima. Berkawanlah dengan kami siapa nak berkawan, berpisahlah daripada kami siapa nak berpisah. Tapi bila diucapkan Asy'ariyah sembah Tuhan yang tidak wujud, itu adalah kenyataan yang silap. Imam An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani berpegangan dengan pendirian kami. Kalau tak terima tak ada masalah, kalau tak setuju tak ada masalah. Tapi jangan kata kami sembah Tuhan yang tidak wujud. Jangan kata itu akidah ta'til ataupun akidah Jahmiyah. Ada banyak lagi slide, saya sudah tidak cukup masa. Saya juga terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.